Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Syahrul Islam dalam Berita Pagi edisi 16 Mei 2023. 4 termasuk 3 beradik maut selepas kereta dinaiki terlibat dalam kemalangan dan terbakar di kilometer 310.2 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan awal pagi tadi. Komandan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Nazri Cik Nordin berkata seorang lagi mangsa cedera parah. Pihak bomba menerima panggilan mengenai kejadian pada pukul 2.03 pagi. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tapah dibantu Gopeng dikejarkan ke lokasi. Sebaik tiba di lokasi mendapati api marak membakar bahagian bonet depan kereta yang melanggar bahagian belakang lori muatan tanah. 4 mangsa yang berada di dalam kereta tersebut maut manakala seorang lagi parah dan dibawa ke Hospital Tapah oleh orang awam. Mangsa maut didapati melecur di beberapa anggota badan manakala pemandu lori terselamat. Baik, penduduk yang tinggal berhampiran kawasan rekreasi Titi Hayun dan Seri Perigian Kedah diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga berikutan kejadian kepala air yang berlaku petang semalam. Kejadian berikutan hujan lebat di Gunung Jerai menyebabkan air mengalir deras mengakibatkan kepala air berlaku. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Yan, penolong penguasa bomba Nur Hamidi Ali memaklumkan keadaan masih terkawal dan tiada penduduk dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS. Dianggarkan terdapat 30 rumah penduduk berhampiran sungai di kawasan itu. Pihak bomba turut bertindak menutup sementara laluan kedua-dua lokasi tersebut. Pasukan penyelamat juga membuat rondaan dan memberi amaran berjaga-jaga kepada penduduk yang tinggal di kaki gunung. Setakat pukul 8.15 malam tadi, air dilaporkan surut namun pemantauan diteruskan berikutan puncak Gunung Jerai masih terdapat tumpukan awan yang dikhawatiri berlaku hujan lebat. Kerajaan lulus perkhidmatan penerbangan sewa khas bagi menarik kedatangan pelancong ke Malaysia. Perdana Menteri menyatakan ia selaras dengan dasar kerajaan sebagai pemudah cara dalam sektor pelancongan. Dia selaras dengan dasar kita apa dia? Ease of doing business. Apakah tindakan yang boleh menyenangkan dan menarik minat pelancong ke Malaysia? Apa sahaja tindakan yang sesuai, itu harus kita beri pertimbangan. Datuk Seri Anwar turut mengucapkan tahniah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAC yang mencatatkan lonjakan 4.38 juta pelancong dari luar negara ke Malaysia pada suku tahun pertama 2023. Beliau berkata demikian semasa majlis beramah mesra Aidilfitri MOTAC di Putrajaya. Hadir sama Menteri MOTAC, Datuk Seri Tiong King Sing, Timbalan Menteri Khairul Firdaus Akbarhan serta Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 31 anugerah disampaikan pada Majlis Malam Anugerah Hari Guru 2023 sebagai tanda pengiktirafan kepada guru-guru terpilih di seluruh negara. Menteri Pendidikan Faldina Siddiq berkata, pengiktirafan itu bagi memberi semangat baru kepada semua warga pendidik untuk lebih berusaha dalam melahirkan lebih ramai ilmuwan yang mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof kerana membuat kejutan dengan menyampaikan anugerah khas peribadi beliau kepada 3 orang bekas gurunya. Yang Amat Berhormat juga telah menunjukkan satu contoh sebentar tadi bagaimana beliau membuat kejutan dengan memberikan anugerah kepada 3 orang guru beliau, dan ini contoh yang sangat baik menghargai guru dalam konteks kedudukan beliau sebagai seorang Ketua Menteri ketika ini. Jadi saya merakamkan rasa bangga dan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Melaka khususnya yang telah memberikan komitmen daripada awal. Antara anugerah yang disampaikan ialah anugerah khas pendidikan, anugerah inovatif, anugerah guru berwibawa dan anugerah guru ikon. Turut disampaikan anugerah khas Ketua Menteri Pendidikan, Sekolah Citra Madani dan anugerah guru juara digital. Yang benar ni hari raya. Ya. Bagaimana budak yang duduk dengan atuk dia, susahlah. Beraya pun tak ada apa yang nak dimakan dan sebagainya kan. Kita sebagai cikgu-cikgu yang prihatin, kita akan sama-samalah mengumpul dana membantu anak-anak tersebut lah.
untuk beraya bersama. Saya terpilih pun sebagai tokoh guru KU berwibawa ni. Sebenarnya saya banyak terlibat dalam dunia sukan badminton. Saya merupakan atlet Paralimpik Malaysia yang pernah bergelar sebagai juara dunia dan juara Asia. Juara kebangsaan selama 18 kali, juara dunia sekali, juara Asia sekali untuk single dan double. Saya dicalonkan menjadi juara atas kapasiti yang mana saya telah berjaya mewujudkan kumpulan ataupun kita panggil tim robotics kat sekolah. Sejak saya masuk dekat sekolah tu bermula tahun 2017 yang kami namakan sebagai Tech Genius. Sementara itu, Kerajaan Negeri Melaka akan memperkenalkan Anugerah Seri Melaka ASM bagi mengiktiraf tokoh-tokoh yang berjaya serta menyumbang khidmat bakti di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, anugerah akan diberikan kepada anak kelahiran Melaka dan mendapat pendidikan awal di negeri itu. Beliau berkata ikon tersebut akan dipilih oleh satu jawatankuasa di peringkat Dewan Undangan Negeri DUN sebelum dinilai jawatankuasa di peringkat negeri. Kategori itu saya akan memberikan syarat-syarat dia. Mungkin sekolah-sekolah yang bermula pengajiannya pada tahun 1990-an yang sekarang mungkin mereka berada di dalam pusada perkhidmatan awam, profesional, ahli perniagaan, sukan, artis. Banyak artis-artis nama-nama besar yang datang pada Melaka. Kita akan memberikan kategori Anugerah Seri Melaka mengikut kategori macam mana Kementerian Pendidikan buat tadi. Katanya lagi, nama pemenang anugerah akan dipamerkan di seluruh sekolah-sekolah di Melaka bagi memberi inspirasi kepada murid dan pelajar untuk mencontohi mereka. Beliau ditemui selepas merasmikan Malam Anugerah Hari Guru 2023 yang turut dihadiri Menteri Pendidikan Fadlina Sidik di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Ayakeruh malam tadi. Saksikan sambutan Majlis Pelancaran Hari Guru Peringkat Kebangsaan yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim secara langsung dari Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka MITC pada hari Selasa 16 Mei 2023 10.55 pagi hanya di TV1 saluran berita RTM dan RTM Klik. Guru Insani, pemangkin generasi madani. Bersua kembali. Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan yang baru berakhir Ahad lalu berjaya mewujudkan keserasian dalam kalangan pemimpin utama parti. Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi berkata, ia menjadi antara elemen penting untuk menghadapi pilihan raya negeri PRN akan datang. Semalam jelas bahawa bukan hanya sekadar pemimpin di atas pentas tetapi perwakilan dari pelbagai parti yang berada dalam dewan ini dia dapat bukan hanya mendengar tetapi juga berinteraksi antara satu sama lain. Yang kita akan hadapi nanti ialah pilihan raya negeri. Jadi keserasian ini penting untuk kita laksanakan. Mengulas lanjut, beliau berkata soal kemajmukan merupakan satu hakikat di Malaysia. Justru kepelbagaian agama budaya harus disantuni untuk meraihkan perbezaan antara satu sama lain. Saya sempat berpantun semalam. Lawan tetap lawan. Dulu lawan, sekarang kawan. Buat apa kita berlawan? Kita perkukuhkan kerajaan perpaduan. Ini mempunyai maksud yang tersendiri. Ya. Sampai bila kita nak berlawan? Sampai bila kita nak berbeza pendapat? Kalau semua orang kononnya mahu memperjuangkan rakyat, mahu memperjuangkan negara, lupakan politik. Kita sama-sama bina negara ini semula. Itulah keadaan yang terbaik. Kerajaan sedang meneliti situasi 3W atau 3-win iaitu menang-menang antara organisasi media, pengawal media dan pembaca selari dengan perubahan dan perkembangan media. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata situasi itu perlu diteliti berikutan perubahan pola pembacaan termasuk kandungan di media sosial yang merupakan cabaran hari ini.
Kita sedar juga dengan peralihan orang kata eyeballs pembaca ini dari media tradisional kepada media sosial juga, dia akan ada kesan dari segi ekonomi kepada organisasi media. Maka sebagai sebuah kerajaan, kita prihatin tentang perkembangan ini dan sedia bekerjasama dengan industri media untuk kita cari titik temu. Sementara itu, beliau turut mengegaskan bahawa hak kebebasan bersuara perlu disalurkan dalam saluran yang betul dan tidak bertujuan untuk mengeruhkan keadaan atau menggugat keharmonian dalam sesebuah negara. Etika kewartawanan ini bagi saya satu perkara yang sangat penting. Itulah sebabnya kenapa kerajaan ini sangat teguh dalam pendirian bahawa media bebas untuk beroperasi di negara kita, tapi undang-undang sedia ada terpakai. Walaupun kita ada hak untuk bersuara, tapi kita tidak ada hak untuk memfitnah orang lain. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan pra-pelancaran sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2023 di Wisma Bernama. Hari Wartawan Nasional Hawana 2023 dilihat sebagai pemacu kepada sektor media negara. Hawana 2023 bakal diadakan pada 27 hingga 29 Mei ini di Ipoh Perak bertemakan Media Bebas Tunjang Demokrasi. Kita jangkakan ramai yang akan hadir, bukan hanya wartawan, jurufoto dari kalangan rakyat Malaysia, pengamal media di Malaysia, malah juga dari rantau Asia Tenggara. Ini adalah satu permulaan yang baik dan harapan saya majlis ini, Hawana 2023 ini akan menjadi pemacu kepada pertumbuhan bagi sektor media dan menegaskan bahawa kerajaan perpaduan ini komited untuk bukan hanya mempertahankan kebebasan media tapi meneliti beberapa perkara yang dibangkitkan termasuk isu kebajikan bagi para pengamal media, masa depan industri media itu sendiri. Dijangkakan lebih 1,000 pengamal media, wakil-wakil Persatuan Wartawan Tempatan dan ASEAN dijangka menghadiri Hawana 2023. Majlis Kemuncak Hawana 2023 bakal dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 28 Mei ini. 10 perumahan pangsa awam di Johor yang sudah berusia lebih 40 tahun perlu diselenggara dan dibaik pulih. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, penyelenggaraan dan baik pulih perlu dibuat selepas Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar menzahirkan kekecewaan terhadap keadaan bangunan, penyelenggaraan dan tahap kebersihan rumah pangsa kos rendah. Selama ni flat awam ni di peringkat kerajaan negeri atau persekutuan dia tidak ada bidang kuasa untuk membantu. Tapi alhamdulillah dengan pertemuan antara Duli Yang Maha Tuanku dengan menteri, Tuanku menitahkan kepada menteri untuk menyediakan peruntukan khas untuk flat-flat awam yang dalam keadaan uzur. Beliau ditemui ketika majlis penyerahan kunci di Residensi Kota Tinggi. Penyerahan tersebut disampaikan Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi diiringi Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Nga Korming kepada 20 pembeli rumah. Ya, 3 tahun menunggu. So akhirnya dapatlah juga. Saya sampai dah putus asa sebenarnya. Ingatkan tak dapat kunci sebab kan banyak projek-projek sakit yang kita dengar Prima kan. So alhamdulillah akhirnya saya berjaya juga dapat kunci dan insyaAllah bulan 7 ke bulan 8 ni saya pindah lah. Saya start permohonan 2021, 2022 dan 2023 saya dapat kunci. Perjalanan tu sangat mudah daripada awal saya mohon sehinggalah saya dapat kunci. Memang sangat smooth lah. Seramai 500 pelajar disasar untuk mengikuti projek perintis program asasi TVET yang diperkenal Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK. Program diwujudkan khusus bagi pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM sebagai persediaan sebelum menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda melalui rangkaian Universiti Teknikal Malaysia (AMTUN). Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Dr. Muhammad Zahri Ismail, permohonan untuk mengikuti program mula dibuka hari ini sehingga 9 Jun depan.
program asasi TVET ini akan diperkenalkan pada sesi Julai nanti, di mana ini adalah khas bagi pelajar-pelajar lepasan SPM. Program asasi TVET ini hanya setahun saja, iaitu di 5 buah politeknik, termasuk 1 di Politeknik Premier. Dan selepas itu pelajar ini akan menyambungkan pengajian mereka di peringkat ijazah di MTUN, Malaysia Technical University Network yang saya sebutkan tadi, di bidang-bidang seperti mechanical, elektronik dan juga di bidang kejuruteraan awam. Bekalan air kepada penduduk di sekitar Pulau Pinang telah pulih pada tahap 90%, manakala baki lagi melibatkan 40,000 akaun pengguna di daerah barat daya masih mengalami masalah sama dan dijangka menerima bekalan air secara berperingkat menjelang Rabu. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata, paras air Sungai Muda juga telah meningkat ke tahap 1.66 meter. Operasi mengekstrak sumber air mentah di rumah PAM Lahar Tiang turut kembali pada keadaan asal dan telah mencapai kira-kira 83%. Jadi walaupun ekstrak sini capai 83%, tambah dengan air dari Mengkuang, membolehkan loji Sungai Dua beroperasi dengan 100% back to normal. Tetapi untuk air sampai ke pengguna, ia akan mengambil sedikit masa dan perlu melalui proses normalisation. Beliau terdahulu meninjau loji rawatan air di rumah PAM Lahar Tiang, Kepala Batas. Semangat masyarakat Malaysia Madani ia ditonjolkan penduduk kampung Lubuk Merbau Pedu dan Lubuk Merbau Jaya di Padang Terap Kedah, mana mereka bergotong royong membersihkan kawasan tanah perkuburan di kawasan berkenaan. Tanpa mengira fahaman politik dan penuh ukhuwah, aktiviti dijalankan bukti keprihatinan mereka melakukan kerja-kerja kebajikan. Cuci kubur ni alhamdulillah pada adik kakak semua hari ini alhamdulillah pakai cuci bersih semua kubur. Lepas tu putusan tu duit tu dia alhamdulillah lah jadi pakai semua lah. Aktiviti gotong royong yang telah dilaksanakan dengan penduduk kampung, dan ini juga menunjukkan kecamaan, keprihatinan masyarakat kampung bersama-sama bergotong royong ziarah menziarahi walaupun di hari raya. Di hari raya juga digunakan setiap kali hujung minggu, begitu juga dengan hari-hari sebelumnya, setiap minggu, setiap bulan, aktiviti gotong royong yang sentiasa diadakan di Kampung Lubuk Merbau Pedu. Saya terima kasih kepada anak-anak muda dan juga orang-orang dewasa, adik-adik kakak untuk bersama-sama mengadakan gotong royong pada hari ini. Dan juga tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik kakak yang mana sudi mendapatkan atau mengeluarkan sedikit duit untuk mengadakan kunduri. Beralih ke perkembangan luar negara. Dua parti pembangkang Thailand yang menang besar pilihan raya negara itu bersetuju membentuk perikatan bagi menubuhkan kerajaan. Pemimpin parti Move Forward MFP, Pita Limjaroenrat, diisytihar
beliau akan menjadi Perdana Menteri Thailand yang baru dan bersedia membentuk kerajaan secepat mungkin. MFP menduduki tempat pertama dengan 151 kerusi, sementara Pheu Thai di tangga kedua dengan 141 kerusi. Lim Jaroenrat mengesahkan telah menghubungi sekurang-kurangnya 5 parti pembangkang lain untuk membentuk kerajaan campuran. Bersama-sama mereka mempunyai 308 kerusi cukup untuk membentuk kerajaan majoriti dalam Dewan Rakyat yang mempunyai 500 anggota. Bagaimanapun, Senat Thailand yang anggotanya dilantik oleh junta tentera perlu memberi kelulusan kepada calon pilihan Perdana Menteri mana-mana gabungan yang membentuk majoriti. Ini mungkin menjadi penghalang kepada MFP kerana lantang menentang undang-undang menghina raja. Selepas tiada calon memperoleh majoriti, Turki akan mengadakan pilihan raya penentu 28 Mei ini untuk memilih Presiden. Ketua Majlis Pilihan Raya Ahmed Yener mengumumkan pilihan raya pusingan pertama berakhir dengan tiada calon berjaya melepasi jumlah undian 50% yang diperlukan. Namun Presiden Recep Tayyip Erdogan yang bertanding atas tiket Perikatan Rakyat kini mendahului saingan terdekatnya Kemal Kılıçdaroğlu yang mewakili Parti Pembangkang. Pada pusingan pertama, Erdogan mendapat 49.51% undian dan Kılıçdaroğlu memperoleh 44.88%. Seorang lagi calon, Sinan Owen, yang menduduki tempat ketiga berkata beliau akan menyokong calon presiden yang akan bersaing dalam pusingan penentuan berdasarkan beberapa syarat. Kedua-dua pemimpin itu memerlukan sokongan Owen untuk membolehkan mereka memperoleh lebih 50% undi yang diperlukan untuk menjadi presiden. Pilihan raya penentu akan menyaksikan persaingan antara Erdogan dan Kılıçdaroğlu. Apple akan membuka kedai dalam talian pertamanya di Vietnam Khamis ini dalam usaha untuk meningkatkan operasi pasaran yang sedang pesat membangun. Kedai dalam talian itu akan mempunyai pasukan pakar yang bersedia berkongsi kepakaran dalam bahasa Vietnam bagi menyokong pelanggan. Naib Presiden Kanan Peruncitan Apple, Dale O'Brien, berkata syarikat itu bangga dapat mengembangkan operasinya di Vietnam. Apple kini menjual produk di Vietnam melalui vendor berlesen. Pada 2022, import telefon CBU Vietnam mencatat perolehan $3.5 bilion Amerika, meningkat 10.5% berbanding 2021, menyumbang 16.6% daripada perolehan import telefon dan komponen. Telefon Apple, Samsung, Oppo dan Xiaomi adalah jenama yang paling digemari, menyumbang 93.4%. Import iPhone menyaksikan pertumbuhan paling ketara dengan peningkatan 46% kepada $1.16 bilion. Baik, untuk perkembangan sukan, kita mulakan dengan perkembangan Sukan SEA 2023. Kurang 2-3 hari sebelum Tamasya Kemboja melabuhkan tirainya, skuad taekwondo negara menghadiahkan pingat emas ke-30. Pingat emas tersebut dihadiahkan menerusi atlet Muhammad Syafiq Zubair yang mengungguli saingan akhir acara lelaki bawah 80 kg. Dalam saingan tersebut, Muhammad Syafiq berjaya menewaskan lawan dari Indonesia, Naufal Khairuddin Osanando, dengan keputusan 2-1. Pada Ahad, snooker menghadiahkan pingat emas ke-29 menerusi To Chuan Leong dalam acara perseorangan lelaki. Chuan Leong mengesahkan kejayaan selepas menewaskan wakil Thailand Akani Songsamsawat dalam perlawanan akhir dengan kemenangan mutlak 4-1. Sukan SEA 2023 akan melabuhkan tirainya Rabu ini. Sementara itu, skuad sepak takraw negara terus kempunan menuai pingat emas apabila tumpas 1-2 kepada Indonesia pada aksi final bergula lelaki. Kekalahan di Dewan Bola Keranjang NSTC itu menyaksikan skuad negara gagal menepati sasaran ditetapkan bagi acara berkenaan pada tamasya kali ini. Peringkat perak itu sekadar menyamai pencapaian pada edisi di Hanoi, Vietnam tahun lepas apabila Malaysia tumpas kepada lawan sama. Dalam saingan angkat berat menyaksikan, pasukan negara berjaya menepati sasaran satu pingat gangsa menerusi Nur Syazwani Ragzi pada penampilan pertamanya di tamasya itu.
Syazwani meraih pingat gangsa menerusi acara 64 kg wanita pada hari terakhir acara angkat berat selepas melakukan angkatan keseluruhan 184 kg dengan mencatat 80 kg bagi snatch dan 104 kg untuk clean and jerk. Pasukan hoki wanita negara mara ke saingan akhir selepas menamatkan aksi Liga Sepusingan dengan cemerlang. Pada perlawanan yang berlangsung di Padang Hoki Morodok menyaksikan, pasukan negara menang 6-0 menewaskan Indonesia. Skuad wanita negara akan menentang Thailand dalam perlawanan akhir hari ini. Beralih ke saingan Liga Super, Negeri Sembilan FC NSFC kembali mendapat rentak kemenangan apabila menewaskan Kuala Lumpur City FC KL City FC 2-1 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroy. Ya, kebangkitan yang amat diperlukan NSFC selepas hambar dalam 4 perlawanan sebelum ini. Dalam aksi tersebut, NSFC hampir meraih jaringan pertama menerusi sepakan Sean Eugene Selvaraj dari sebelah kiri pintu gol KL City pada minit ke-35 namun tersasar. Bersambung selepas rehat, kedua-dua pasukan meningkatkan intensiti permainan. Beberapa percubaan berjaya dilakukan sebelum skuad bimbingan K. Devon berjaya memecah kebuntuan menerusi tandukan kapten pasukan Muhammad Zakwan Adha Abdul Razak pada minit ke-73. KL City kemudian menyamakan kedudukan menerusi pemain gantian Zafri Yahya juga menerusi tandukan pada minit ke-84. Skuad Jang terus menggandakan asakan dan akhirnya pemain import dari Singapura Muhammad Safwan Baharudin menjadi penyelamat apabila menjaringkan gol kemenangan tuan rumah 3 minit kemudian. NSFC kekal di kedudukan ke-9 dengan 13 mata, manakala KL City FC berada di tangga ke-6 dengan 15 mata. Kemenangan itu nyata melegakan pengendali K. Devon yang dilihat mampu menjadi titik tolak kebangkitan anak buahnya. Kesungguhan dan juga kerajinan pemain dalam padang dan juga komitmen mereka, dan bila kita bertahan nampak tactical disiplin itu begitu baik dan kita berjaya menghasilkan gol, 2 gol, dan saya rasa kedua-dua tim pun tidak mempunyai banyak peluang untuk menjaringkan gol. So kita berjaya menghasilkan gol, peluang yang kita dapat kita menghasilkan gol dan kita bertahan dengan baik. Always after break there is first matches normally are not the best, so same things happen to us today. Could be better, but at the end this whole match there was not too many chances. Masa 4 ini yang dapat dipertahankan oleh Negeri 9. Paulo Josue, Sheikh Izhad lakukan. Saudara, berita pagi berakhir di sini. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madad.